Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin nabiyyil muhda wa imamil mujtaba wa rasulina al-murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil min al imam al hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Surah At-Tur ayat ke-21. Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau sekalian, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, sekalian para pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, para tetamu Allah, alhamdulillah kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di atas nikmat yang terlalu banyak yang Allah kurniakan, dan Allah masih lagi mengizinkan kepada kita untuk terus dapat menikmati kehidupan di sepanjang bulan Ramadan, dan kita terus dihidupkan oleh Allah untuk kita menikmati Syawal, dan mudah-mudahan Allah SWT akan berikan umur kita terus untuk kita berada semula dalam bulan Ramadan yang akan datang. Para hadirin yang dikasihi sekalian, pada malam ini saya akan merujuk kepada perbincangan kita yang terakhir, itulah berkaitan dengan membina keluarga Muslim. Cuma pada malam ni saya nak membuat satu sentuhan secara umum apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, terutama berhubung kait dengan soal kepentingan zuriat, anak sebagai harta di dalam kehidupan ataupun ayah sebagai penyelamat
terutama sekali dalam menentukan legasi kehidupan kita di hari akhirat. Sama ada anak itu benar-benar sebagai satu zuriat yang akan menyelamatkan kita, ataupun kita yang akan menyelamatkan zuriat. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita ayat dan peringatan untuk kita merenung dalam kehidupan kita di hari akhirat nanti. Kehidupan kita berkeluarga, kita bermuasyarah dengan isteri, dengan anak-anak. Boleh jadi kita akan dapat menyelamatkan anak-anak kita. Sebab tajuk ini penting kerana semua kita akan menghadapi situasi ini. Dia adalah survival kehidupan kita di hari akhirat. Sama ada kita akan menyelamatkan anak kita, ataupun anak kita akan menyelamatkan kita. Sama ada kita ni lebih bermanfaat kepada anak kita, ataupun ayah kita lebih bermanfaat kepada kita. Dan perbincangan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran pada ayat yang saya bacakan tadi. Dalam surah At-Tur. Sementelahan kita baru melepasi bulan Ramadan. Saya pohon berbanyak kemaafan kerana tidak dapat hadir dalam tazkirah Ramadan. Sepatutnya saya hadir. Namun sebagai peringatan bahawa sepanjang bulan Ramadan ini Tuan Imam tolong ataupun Tuan Bilal berdoa mohonkan kepada kita semua dan para jamaah, dan permohonan daripada Tuan Imam ataupun Tuan Bilal melalui solat tarawih kita bukan permohonan yang kecil. Permintaannya bukan permintaan yang lekeh-lekeh. Kita minta seluruh nikmat-nikmat syurga. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa li salati hafizin. Sampai akhir doa itu kita minta syurga, kita minta syurga yang paling tinggi. Tak cukup dengan itu, kita minta pula dapat bersama dengan bidadari-bidadari. Tak cukup dengan itu, kita minta dengan kenikmatan syurga yang melimpah, dengan nikmat pakaian, minuman, emas, perak, emas di dalam syurga. Semua kita mohon. Dan permohonan itu kerana janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana kalau kita baca, tengok dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam surah At-Tur. Dalam doa kita bulan Ramadan, Tuan Bilal tolong ataupun Tuan Imam tolong minta wabihurin ainim mutazawwijin. Kita minta untuk berkahwin ataupun didampingkan dengan para bidadari-bidadari dalam syurga. Tak kira lah sembahyang 8 rakaat ke 20 rakaat ke, masing-masing minta nak berdamping dengan bidadari. Yang tak sembahyang tarawih pun minta juga nak bersama dengan bidadari. Tak kisahlah. Bila Allah nak beri, Allah beri. Sebab syurga ni bukan kita tempat bergantung dengan kita punya ibadah. Kita bergantung hanya dengan Allah. Sedang ibadah kita ni apalah sangat untuk kita persembahkan kepada Allah bagi mendapatkan syurga. Kerana syurga itu Allah beri di atas rahmat kasih sayang Allah. Bukan ibadah kita, tapi kerana rahmat Allah. Begitu juga di dalam surah At-Tur.
Wa zawwajnahum bihurin in. Kami akan, kata Allah, kami akan dampingkan mereka itu dengan bidadari-bidadari. Itu janji Allah. Yang pasti semuanya akan memperoleh nikmat syurga yang begitu banyak. Dalam surah At-Tur Allah sebut dengan makanan-makanan. Sudahlah dengan makanan yang melimpah ruah. Makan pula sambil bersandar, sambil baring. Waktu kita hidup, Nabi larang kita makan sambil bersandar. Sebab makan sambil bersandar itu cara makan orang malas. Cara makan orang pangkat tinggi-tinggi, kan? Makan sambil bersandar. Sebab itu Nabi larang kita. Tapi di dalam syurga makan sambil bersandar, tak ada masalah. Sebab dalam syurga ni tak ada berak, tak ada kentut, tak ada sakit tulang, tak ada sakit sendi, tak ada. Kerana nak menggambarkan kita sedang menikmati. Kemudian di keliling-keliling kita pula ada bidadari-bidadari yang melayan. Ada orang perempuan tanya, orang lelaki sedaplah boleh bidadari, orang perempuan apa yang dapat? Sebab bila tanya, apakah bidadari itu perempuan? Dia kata perempuan lah, sebab ri hujungnya macam pramugari, macam saudari. Ri itu perempuan. Itu boleh jadi salah faham kita dengan maksud bidadari. Ataupun wabihurin. Hur tu boleh kalau kita ngaji bahasa Arab boleh dijamak dalam dua keadaan. Satu huar, satu haura. Jamak muannas, jamak muzakkar. Dua-dua boleh. Jadi bidadari itu boleh jadi dia perempuan, boleh jadi dia lelaki. Dia bukan mesti perempuan. Dan bila disebut tentang nikah di dalam syurga ni, kita jangan gambarkan nikah tu macam nikah di dunia. Nanti orang rumah pula tanya, sedaplah lelaki dapat nikah, orang perempuan. Kan? Bukan nikah, tetapi didampingkan dengan pelayan-pelayan yang sentiasa melayani kita. Jadi itu nikmat. Tetapi Allah Maha tahu bahawa ada seorang ayah, ada seorang ibu yang bila masuk syurga dengan nikmat yang begitu banyak, dia masih lagi tidak dapat menikmati 100% nikmat itu. Masih tak seronok. Apa tak seronoknya? Tak seronoknya dengan nikmat yang begitu banyak, tetapi di mana anaknya pada ketika itu. Ini perbincangan berkaitan dengan zuriat, berkaitan dengan keluarga muslim. Mesti punya akan ada perasaan, walaupun nikmat begitu banyak, tapi jiwa tu tak boleh nak lepas. Allah Maha tahu. Seorang ibu akan tanya, mana anak aku? Tak nampak kelibat dalam syurga. Seorang ayah akan tanya, mana anak aku? Tak nampak kelibat anaknya dalam syurga. Bahkan akan tanya pula, mana isteri aku, mana suami aku, mana ayah aku? Tidak nampak kelibat dalam syurga. Jadi Allah SWT sebut dalam surah At-Tur ini untuk peringatan, sebab kita akan menghadapi, sebab ini adalah survival kita di hari akhirat. Allah kata apa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah. Wattaba'athum, kami akan susulkan kepada mereka itu, kata Allah, zurriyatuhum, zuriat mereka itu. Apa makna wattaba'athum? Disusulkan itu maknanya dihantar anak dia, dihantar keluarga dia kepada dia. Bukan dia yang pergi, Allah datangkan anak itu kepada dia. Para ulama tafsir mengatakan bahawa siapa yang duduk di tingkat syurga yang paling tinggi pada ketika itu, dia akan dapat menyelamatkan zuriat-zuriatnya. Siapa yang paling beriman, sebab Allah kata alhaqna bihim zurriyatahum,
wa ma alatnahum, kami akan himpunkan, kata Allah, zuriat-zuriat mereka itu. Maknanya syurga itu tempat pertemuan semula seluruh zuriat-zuriat yang kita bina dalam hidup dalam dunia itu, tapi dengan syarat biimanin. Kita bina keluarga itu dengan iman. Kita bina hubungan kita isteri dengan iman, keluarga dengan iman, anak-anak dengan iman. Biimanin, syarat dia mesti iman untuk menghimpunkan semula zuriat-zuriat mereka. Sebab itu kalau seorang ayah yang duduk di tingkat syurga yang lebih tinggi, katalah ayah duduk di tingkat syurga yang ketujuh, dia mengecapi nikmat, tetapi Allah tahu bahawa jiwanya masih tak lepas. Macam seorang ibu, macam raya baru ni lah kan, tentunya mak kita kat kampung tu dah siap masak-masak nak menyambut kepulangan anak, merancang macam-macam dah raya, nak buat itu, nak buat ni, buat itu, buat ini. Siap sahaja makanan, tiba-tiba anak beritahu tak dapat balik. Tiba-tiba tak dapat balik, ada halangan. Agak-agak mak tu seronok dengan makanan yang nikmat yang banyak tu. Mesti jiwa tak berapa seronok, tak berapa lepas. Sebab apa? Walaupun makanan yang sedap, tetapi kerana anaknya tidak bersama, jiwa tu tak berapa seronok. Makanan yang sedap jadi tak berapa sedap. Dan Allah Maha tahu inilah yang akan berlaku bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Sama ada kita ayah kepada anak-anak kita, ataupun kita anak kepada ayah kita dan ibu kita. Dan di sinilah yang Allah kata, bila Allah sebut biimanin, bila siapa yang paling beriman, dialah yang akan dapat menyelamatkan. Sehinggalah Allah kata alhaqna bihim, kami akan himpunkan mereka. Siapa nak pergi kepada siapa? Katalah ayahnya duduk di tingkat yang ketujuh, tiba-tiba anak tidak bersama, tanya kepada malaikat, tanya kepada Allah, mana anak aku? Allah kata anak kamu ada duduk syurga yang bawah sekali. Syurga juga tapi bawah sekali. Syurga juga. Siapa nak pergi kepada siapa? Ayah nak turun ke tingkat satu, ataupun anak tingkat satu nak naik ke tingkat tujuh? Kalau ayah yang tingkat tujuh turun ke tingkat satu, maknanya amalan ayah tadi itu dikurangkan oleh Allah. Patut dia mencapai nikmat, duduk di syurga yang ketujuh, tiba-tiba turun syurga yang nombor satu. Maka Allah kata dalam Al-Quran, wa ma alatnahum, kami tidak akan kurangkan, kata Allah, kurangkan nikmat kepada dia hasil daripada keimanan mereka. Boleh jadi ayahnya lebih beriman, lebih baik amalan, lebih baik sembahyang, lebih baik ibadah daripada anaknya. Atau boleh jadi ayah kita lebih baik daripada kita. Ayah kita akan menyelamatkan kita nanti. Maka para hadirin sekalian, yang ini Allah kata wa ma'alatnahum, kami tidak akan kurangkan. Maka kalau begitu, anak yang duduk di tingkat yang bawah tadi akan disusulkan untuk bersama dengan ayah dia di tingkat yang ketujuh. Wattaba'athum zurriyatuhum, kami akan susulkan kepada ayah, kepada mereka zuriat-zuriat mereka itu. Dan di sinilah kita kata pentingnya untuk menentukan setiap amalan yang kita lakukan itu bukan sekadar menjadi penyelamat kita, tetapi penyelamat kepada zuriat-zuriat kita. Tapi dengan syarat biimanin, dengan syarat membina keluarga itu mesti dengan iman. Membina keluarga mesti dengan iman. Kita menyambut Syawal, menyambut dengan iman. Maka sebab itu para hadirin sekalian, itu
Kalau dalam konteks bahawa ayahnya duduk dalam syurga yang ketujuh, anak duduk syurga yang pertama. Anak pula duduk di tingkat yang ketujuh. Anak akan tanya, kita pun akan tanya. Tiba-tiba kelibat mak kita tak ada bersama dengan kita. Mak yang kita sayang, mak yang kita kasih, tiba-tiba kita tak nampak kelibat dia. Ayah kita tak nampak kelibat kita. Tanya Allah, di mana? Mana anak aku? Ayah kita yang duduk dalam syurga tanya kepada Allah, mana anak aku? Allah pun jawab, anak kamu masih lagi tu, terlentang lagi dekat padang mahsyar tu. Tak lepas-lepas lagi. Pasal apa? Dosa masih tak selesai lagi, soal siasat masih tak selesai lagi. Sebab manusia ni, orang beriman ni ada 3 kumpulan. Pertama, kumpulan yang akan menghadapi padang mahsyar dengan begitu teruk azab, begitu lama. Yang kedua, pada mahsyar ataupun hisab dalam keadaan yang mudah. Dan yang ketiga, dia yang akan pergi ke syurga tanpa hisab. Tak ada hisab-hisab. 3 kumpulan. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Hamba-Ku yang aku pilih, kata Allah, kami wariskan kepada mereka kitab Al-Quran, peraturan, perintah Allah. Tapi hamba-Ku ataupun orang Islam ni ada 3 kumpulan. Pertama, kumpulan yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini kumpulan yang baca Quran pun payah, nak hidup dengan Quran pun payah. Kalau mari bulan Ramadan, tak sabar-sabar nak sambut raya. Masuk Ramadan sedih, bila nak raya gembira. Patutnya masuk Ramadan tu gembira, Ramadan berlalu sedih. Patut begitu. Pasal apa? Pasal Ramadan itu bulan yang menyuburkan keimanan kita. Tapi pasal apa masuk Ramadan sedih? Sedihlah. Sebab kawan dia setan kena penjara, dia sedih. Tapi bila nak masuk raya, dia gembira sangat. Pasal apa? Dia gembira sangat dah. Sebab kawan dia akan dilepaskan bulan Ramadan, bulan Syawal. Dia gembira. Kerana apa? Boleh jadi kerana sebelum Ramadan lagi biasa berkawan dengan syaitan. Ini kumpulan zalimun li nafsi, golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Tetapi Allah kata mereka ni juga hamba Allah yang satu ketika nanti akan dapat masuk syurga juga. Sebab itu orang-orang ni nanti akan dibawa kepada Allah. Malaikat suruh cari kebaikan, malaikat kata tak ada langsung kebaikan. Cari juga kata Allah, cari juga tak ada. Bila semak-semak, Allah sendiri tengok, rupanya ada satu kalimah la ilaha illallah, tu yang dia sebut. Sembahyang pun tak pernah, puasa pun tak pernah, zina hari-hari, judi sehari 3 kali, minum arak sehari 5 botol umpamanya, buat jahat, tapi ada kalimah la ilaha illallah. Itu nanti akan jadi penyelamat, walaupun dia terpaksa menghadapi, terlentang dulu dalam hisab yang begitu payah di padang mahsyar. Golongan kedua kata Allah muqtasidun. Golongan ini juga akan dihisab di padang mahsyar, tapi ini golongan pertengahan. Jahat pun dibuat, baik pun dibuat, semayang juga. Fitnah orang boleh tahan dalam Facebook, dalam WhatsApp, macam-macam. Baik dibuat, jahat pun dibuat. Ni golongan pertengahan. Orang macam ni kata Allah, dia nanti juga akan menghadapi hisab, tapi hisab yang mudah. Tak lama, mudah tak mudah pun tak lama dalam konteks akhirat, 1000 tahun lah tuan-tuan sekalian.
10,000 tahun. Kita dengan sebulan puasa pun ada setengahnya merasakan, lamanya hari pertama. Tapi bila dah hari yang ke-29, rasa macam baru semalam je puasa. Biasa macam tu lah. Itu tandanya yataqarabu zaman wa yanqusul amal. Masa ni bila berputar makin cepat, itu tandanya kita sudah hampir kepada kiamat. Kita sudah berada di akhir zaman lah. Itu petunjuk kata Nabi. Itu petanda. Kan? Tahu-tahu Ramadan nak berlalu dah. Tahu-tahu raya pula dah. Kan? Padahal tak ready lagi. Raya pula dah. Jadi masa berlalu begitu cepat. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Golongan ketiga ini kata Allah ialah golongan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Orang ni pantang dia dengar azan, cepat dia bersegera. Sebab Nabi kata la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tak sempurna sembahyang bagi jiran masjid kecuali di masjid. Tak sempurna sembahyang bagi jiran surau kecuali di surau, di musalla. Tak sempurna sembahyang di rumah. Siapa jiran masjid, sejauh azan itu dapat didengar laungan. Sejauh azan itu dapat didengar. Kita kadang-kadang subuh-subuh 7-8 masjid kita boleh dengar. Sampai dia kata pening, nak pergi mana satu ni ustaz ni. 4 surau. Sudahnya adil, semua tak pergi. Ni. Semua tak pergi. Itu bukan adil. Itu bukan adil. Tu Al-Mangkuk wal Hayun nama dia. Itu bukan adil. Pergi yang paling dekat dengan kita. Sebab Nabi kata tak sempurna. Jadi orang macam ni dia segera. Bahkan kalau boleh sebelum azan pun dia dah sampai dah. Dah azan. Dia dah sampai dah. Kan? Sebab tu ada orang persoalkan tentang sekarang ni zaman, ada orang kembalikan semula perbincangan pasal bid'ah tak bid'ah dan sebagainya dalam masyarakat kita. Wirid lepas sembahyang bid'ah, Yasin malam Jumaat bid'ah, macam-macam bid'ah. Sebenarnya bila ditanya apa di bid'ah, yang Nabi dulu tak buat tapi kita buat tu bid'ah. Senang sangat bau ke bid'ah. Bid'ah ni ialah satu hukum baru yang Nabi tak buat tapi dibuat. Itu hukum, bukan soal amalan. Sebab tu saya kata tarawih kita sekarang ni pun, kalau ikut tafsiran orang ni memang bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Nabi tak buat tarawih. Lepas sembahyang syak terus tarawih. Sebab zaman Nabi dulu lepas sembahyang syak Nabi balik dulu. Beritahu pada para sahabat, nanti agak lewat malam sikit kita tarawih. Nabi sembahyang dulu di rumah beberapa rakaat. Datang kemudian ke masjid, sahabat-sahabat dah ready tunggu. Sebab sahabat ni as-sabiqum bil khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Katalah pukul 11 malam Nabi masuk semula masjid, sahabat dah ready tunggu dah. Nabi sembahyang 8 rakaat. Sebelumnya telah didahului dengan beberapa solat di rumah. Yang Aisyah kata nampak Nabi telah memulakan tarawih itu di rumah. Jadi yang di masjid 8 rakaat. Itu yang kadang jadi perbincangan kita, nak 8 ke nak 20, tak payah nak gaduh-gaduh. Nak 8 sembahyang 8, nak 20 sembahyang 20. Maka Nabi pun baru tarawih. Tapi zaman Sayyidina Umar tengok dah kumpulan-kumpulan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan ni macam dah kurang lah. Bila balik dah tak datang lah. Tak jadi. Maka satu hari Umar pun lepas sembahyang isyak terus suruh Ubay bin Ka'ab untuk terus jadi imam sembahyang tarawih. Tak payah balik dah, terus je. Lepas sembahyang sunat terus sembahyang tarawih.
Itu dibuat zaman Sayyidina Umar. Tidak berlaku pada zaman Nabi. Sehingga Umar kata, nikmatul bid'ah haza, inilah senikmat-nikmat bid'ah. Maka itu perubahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kerana apa? Kerana kepentingan melahirkan manusia yang beradab dalam soal ibadah kepada Allah. Adab tu yang nak dijaga. Untuk melahirkan orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Adab tu yang perlu dijaga. Sebab tu kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan kenal Imam Syafi'i. Kadang-kadang hari ni ada suara-suara dah mula dah nak pertikaian Imam Syafi'i. Ada suara mengatakan tak payah dah mazhab-mazhab ni. Dia tak payah dah mazhab. Syafi'i bukan nama dia Syafi'i. Dia bukan orang biasa. Biasa tu Waqi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nama tok dia. Atas dia yang kelima. Ayah kepada ayah kepada ayah kepada ayah kepada ayah. Yang kelima nama dia Syafi'i Muhammad bin Idris. Antara 4 mazhab, 4 imam yang keturunan Quraisy, hanya Imam Asy-Syafi'i sama keturunan dengan Nabi. Tu umur 6 tahun dah hafal 30 juzuk Quran dah Imam Syafi'i. 6 tahun 30 juzuk. Kita 60 tahun juzuk 30 pun tak habis lagi. Dia nak ngaji dengan Imam Malik. Imam Malik kata boleh, tapi syarat kamu baca dulu kitab aku. Baca dulu kitab aku. Takut nanti Imam Syafi'i tak dapat nak mengikuti ilmu Imam Malik. Maka diberi, Imam Malik bagi kitab dia Muwatta'. Bagi kepada Imam Syafi'i. Muwatta' Imam Malik, tulisan tangan Imam Malik, Imam Maliki. 3 hari Imam Syafi'i pulangkan buku tu. Dia kata, saya pulangkan balik Tuan Guru. Lah, kata Imam Malik, saya suruh baca. Saya sudah menghafalnya. Bukan sekadar baca, dia dah hafal 3 hari kitab Muwatta'. Punya hebat ingatan dia, Imam Syafi'i. Sehinggalah Imam Malik benarkan dia untuk berfatwa ketika umur 15 tahun. Dah boleh bina mazhab sendiri dah. Imam Malik yakin dengan ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Hebat tak hebat? Kan? Tapi saya pernah sebutlah di sini dulu kan, Imam Syafi'i ni waktu belajar macam tuan-tuan lah. Suka duduk jauh-jauh belakang macam ni. Imam Syafi'i macam tu. Dan dia tunduk. Sebab tu Imam Malik tegur, Syafi'i tidur. Dia kata, angkat. Tidak, Tuan Guru. Dia boleh ulang. Bila Imam Malik minta ulang, word by word, dia ulang. Lepas tu dia tunduk balik. Sebab tu kalau mengaji, tuan-tuan tunduk, saya percaya, itu pembawaan Imam Syafi'i. Jadi para hadirin sekalian, golongan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan, itu adab. Tak cukup dengan itu. Kalau kita tengok kita punya sembahyang Jumaat 2 kali azan. Zaman Nabi tidak berlaku 2 kali azan. Zaman Nabi hanya sekali saja azan. Sekali je azan. Sebab apa? Orang dah ramai dah. Belum azan orang dah berebut-rebut. Ini sabiqum bil khairat. Berebut-rebut untuk dapat saf yang pertama. Tu sebab sekali je azan. Lepas azan terus khutbah. Tu zaman Nabi. Ni yang kita 2 kali azan ni zaman bila? Zaman Sayyidina Osman. Bila tengok disiplin ni makin kurang. Sebab tu saya nak sebut tadi Imam Syafi'i pesan apa? Hidup kita ni antara ilmu dengan disiplin seperti garam dengan gandum. Jadikan ilmu sebagai garam, adab sebagai gandum. Maknanya kalau kita buat jemput, gandum sekilo, garam 1 cubit ataupun 1 sudu. Garam sedikit, gandumnya banyak, baru betul buat jemput. Adabnya banyak, ilmu tak apa, tak banyak. Tapi jangan sampai buat jemput, garamnya sekilo, gandumnya 1 sudu. Jemput apa nak dibuat?
Tuan-tuan makanlah jemput garam. Kalau tak innalillah terus, tersadai dekat hospital. Jadi kata Imam Syafi'i, biar adab yang banyak, ilmu. Maknanya tak ada makna kalau ilmu banyak tapi adab tak ada. Biar kita adab banyak walaupun ilmu kurang, tak apa. Adab banyak walaupun ilmu itu kurang. Kita pun bukan kadang-kadang bukan berilmu sangat pun. Macam ayat-ayat yang tuan imam kita baca, walaupun kadang ayat-ayat lazim, kita pun tak dapat nak mengikuti setiap ilmu yang dibacakan oleh tuan imam kita. Tapi yang penting, biar kita sembahyang dalam keadaan kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab, luruskan saf lurus. Beradab. Adab tu penting. Jadi para hadirin sekalian, ini golongan. Sebab itu zaman Sayyidina Osman, tengok makin lama makin menurun pula. Golongan sabiqum bil khairat makin lama makin berkurang. Akhirnya Sayyidina Osman pun buat 2 kali azan. Azan pertama panggil, azan kedua barulah memulakan khutbah. Tu. Kita 2 kali azan pun ramai lagi yang lambat juga. Patutnya zaman kita dah 5 kali azan dah. Patutnya untuk jaga adab. Azan pertama pergi mandi. Azan kedua start kereta. Azan ketiga cari parking. Azan keempat masuk masjid. Azan kelima baru khutbah. Boleh jadi. Jadi para hadirin sekalian, itu bukan bid'ah. Kerana kepentingan para sahabat dulu untuk menjaga adab hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi nak sebutnya seorang anak ini, siapa yang duduk di tingkat yang paling tinggi dalam syurga, dia akan dapat memanggil seluruh zuriat-zuriat dia. Anak dia, cucu dia, kemudian cucu tu pula ada anak, anaknya lagi, ada anak lagi, ada anak lagi. Akhirnya syurga ini jadi tempat pertemuan seluruh keluarga. Tak usah bimbang lah tuan-tuan sekalian. Kita tak kenal pun tok-tok kita, 2-3 tok kita atas tu kita tak kenal lah dia. Kadang-kadang lahir-lahir tak ada ayah pun, tak kenal dengan ayah pun. Sebahagian kita. Apatah lagi ayah pada ayah kita, tok kita. Apatah lagi ayah kepada ayah kita. Lagi tak kenal. Lagi tak kenal, nama pun tak tahu dah tuan-tuan sekalian. Nama pun tak tahu. Kalau tanya tuan-tuan, ayah kepada tok tuan-tuan, ayah kepada ayah tok tuan-tuan, lagi pening. Lagi pening. Itu belum mak lagi, belum nenek lagi. Nenek kepada nenek kita, siapa nama? Pakat tak lah. Tapi syurga ini jadi tempat pertemuan zuriat-zuriat. Dan Allah nak letak surga yang paling tinggi. Zuriat kita siapa yang duduk kelas yang paling tinggi. Ini pentingnya untuk melahirkan anak sebagai harta. Anak sebagai harta. Boleh jadi kita bermanfaat kepada anak kita di bawah, ataupun ayah kita bermanfaat kepada kita yang lebih ke atas. Apapun yang paling penting, kita jangan mengharapkan ayah kita baik, kita jangan mengharapkan anak kita baik. Kita mesti membina legasi kita untuk menyelamatkan zuriat-zuriat kita di hari akhirat nanti. Itu kepentingan membina keluarga muslim yang mengikat syarat mereka ialah biimani, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang kasih sekalian, begitulah. Sebagai sikit daripada khulasah, simpulan daripada tajuk kita membina keluarga muslim. Saya mestilah membina keluarga muslim selepas tajuk membina peribadi muslim. Wallahu a'lam. Sekadar yang dapat saya sampaikan. Ni bulan Syawal ni, telahan kuih ada lagi ni, kita tak payah panjang-panjang lah. Kang kuih di rumah tak ada yang nak makan pula. Ada nak tanya ke tuan-tuan? Tak ada ya?
Saya pun pohon banyak kemaafan. Saya dah sembahyang, dah jamaah. Mohon untuk undur awal. Dan mudah-mudahan kita akan dapat bersama insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan salam Aidilfitri, walaupun dah sebenarnya Aidilfitri itu hari pertama je. Itu Syawal. Kalau nak raya besar nanti tunggu Aidil Adha. Itu lagi besar daripada Aidilfitri. Aidilfitri ni hari pertama, tapi bila tanya kita Aidilfitri berapa lama? Sebulan Ustaz. Sebulan. Kadang sampai lajak-lajak pun ada lah. Tak sempat buat rumah terbuka. Lajak ke depan. Jadi tak apalah, yang penting anugerah Allah. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada fitrah, bersih daripada dosa. Allah ampunkan dosa kita. Minal aidin wal faizin. Kul amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita itu adalah Aidilfitri, sepanjang hidup kita itu adalah Ramadan, sepanjang hidup kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma ta'afatif talan futul arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami, kurniakanlah pada kami kebaikan di dunia, fil akhirati hasanah, dan kurniakan kebaikan di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami, isteri, suami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami dan keluarga kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.